dalam negara maupun di luar negara. Seterusnya, jadi ini yang kita ingin tekankan. Tapi sebelum saya mulakan, saya mempersoalkan, saya beri soalan kepada panel kita ni. Saya nak bagi brief sedikit flow macam mana flow pada forum kali ini. Pada pukul kita sekarang ni akan, lepas ni akan soalan pertama akan diajukan pada panel pertama. Kemudian itu pada pusingan pertama, seterusnya Abang Fauzan. Dan pusingan kedua insya-Allah pada pukul 9. Saya target pukul 9 pusingan kedua. Habis pukul 9, 9.20, kemudian pukul 11.30 saya target kita dah mula slot Q&A yang akan ditanyakan oleh pendengar-pendengar kita di FB maupun di YouTube. Seterusnya kesimpulan yang kita ingin conclude kan sepanjang kita berforum ini. Baik, insya-Allah forum akan memula, tapi saya ingin bawa mood forum ini dalam bentuk santai tapi bermakna dan sampai kepada para pendengar insya-Allah. Baik, kita mulakan pada pusingan pertama. Kepada soalan ini saya ajukan khusus kepada Abang Fahmi, iaitu GPM, Global Peace Mission Malaysia. Kawan-kawan saya mungkin di Pepias, lagi-lagi yang baru kenal, sebab Pepias ni baru umur dia kalangan 18 hingga ke 25. Jadi mungkin yang baru kenal ingin nak tahu apa itu GPM dan apa peranan GPM kepada masyarakat. InsyaAllah soalan silakan Abang Fahmi Samsudin untuk kupas dan beritahu tentang GPM. InsyaAllah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Taufik, khususnya rakan seperjuangan saya, saudara Fauzan, Ketua Pegawai Eksekutif di Muslim Volunteer Malaysia, rakan-rakan yang sedang mengikuti perbincangan kita pada malam ni. Pertamanya saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Pepias kerana menganjurkan program ini dan jemput kami berdua untuk sama-sama berkongsi tentang isu-isu yang dekat dengan kita anak muda. Sebelum saya memberikan tentang menceritakan tentang apa itu GPM, suka untuk saya sebutkan bahawa penganjuran program kita, wacana kita pada malam ini adalah bertetapan dengan satu daripada resolusi yang telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Apabila 17 Disember tahun 1985, PBB telah mengeluarkan satu resolusi 40/212 yang mana telah menetapkan pada hari ini 5 Disember adalah merupakan Hari Sukarelawan Antarabangsa. Maksudnya kita malam ni sebenarnya sedang meraihkan hari kita, para aktivis, para sukarelawan dan juga para individu yang terlibat secara langsung konsisten dalam isu perjuangan ini. Ini adalah merupakan satu manifestasi kepada penghargaan yang telah dikeluarkan oleh dunia kepada kita dalam menyambut usaha kita sebagai satu pasukan dan juga satu entiti yang bertindak sebagai ejen kepada keamanan dan juga cakna kepada kemanusiaan. Global Peace Mission adalah merupakan agensi kemanusiaan bagi Angkatan Belia Islam Malaysia. Untuk tahun 2020, ini adalah merupakan logo sambutan yang kami sedang ikan juga, iaitu pada tahun hadapan, iaitu pada tahun 2021 adalah merupakan ulang tahun 20 tahun penubuhan Global Peace Mission Malaysia. Rentetan daripada peristiwa-peristiwa peperangan-peperangan yang berlaku. Tapi sebelum itu banyak digerakkan melalui platform Angkatan Belia Islam Malaysia, yang mana saya sekarang sebagai Naib Presiden ABIM juga bertanggungjawab dalam hal ehwal antarabangsa dan bertanggungjawab dalam isu-isu berkaitan dengan kemanusiaan dan sosial ni. Ini adalah satu saya kata pendekatan selampang banyak mata. Kita buat kerja-kerja advokasi, kita buat kerja-kerja kemanusiaan, dan daripada itu bila sebut 20 tahun, bagi kawan-kawan Pepias yang usia 20 tahun ni, kita boleh tahulah dia punya perbandingan usia dan umur tu kan. 20 tahun ni kita nak mencari-cari lagi. Dia kalau Hakim tu tahun depan 50 tahun. So 50 tahun ni dia dah jadi orang tua dah. Tapi GPM baru 20 tahun. Tapi dalam tempoh 20 tahun tu fokus kita adalah kepada
gerak kerja bantuan kemanusiaan khususnya di dalam dan juga di luar negara. So dalam tempoh itu banyak saya boleh katakan misi-misi bantuan yang kita gerakkan dan saya boleh ceritakan dalam tempoh itu memang banyak kita telah terlibat dalam memberikan bantuan-bantuan dan kita menyantuni mereka-mereka yang kita santuni. Dan umumnya pokoknya nak sebut bahawa apa kita punya niche, apa kita punya penumpuan, apa kita punya kita kata apa penumpuan fokus kepada gerak kerja yang kita buat, kita memfokuskan kepada elemen kependidikan dan juga pembangunan kepimpinan. Kita santuni seseorang itu bukan dalam keadaan mereka ini seperti inisiatif yang bersifat touch and go. Maksudnya kita sentuh dan balik dan selesai, ambil gambar ataupun kita report, maka itu selesai. Tetapi kita mengambil pendekatan yang bersifat touch and stay. Maksudnya pergi, sentuh dan juga kita santuni dalam keadaan kita memastikan individu yang kita santuni dalam tempoh masa jangka masa yang panjang, mereka adalah merupakan seorang individu yang akan membangunkan komuniti, bangunkan kelompok mereka, bangunkan individu personality dan juga membangunkan negara. Ada dalam kalangan mereka yang kita santuni adalah mereka yang terdiri daripada individu yang sekarang ni terlibat dalam konflik perang. Kita alhamdulillah duduk dalam keadaan yang aman, damai ni pun sebenarnya kita kena tahu bahawa di luar sana banyak lagi rakan-rakan kita yang terkesan, rakan-rakan yang kita yang masih lagi tidak mempunyai apa kita kata apa kebebasan dan juga hak seperti mana yang kita sekarang lalui. Hak apa? Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk merasai bagaimana nikmat hidup dalam sebuah keluarga, hak untuk mereka merasakan bagaimana nikmatnya menjadi seorang kanak-kanak dan belia. Itu semua sedang mereka kita kata mereka dinafikan semua itu dalam keadaan mereka ketika ini berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat mengesankan kita. Itu sebagai permulaan perbincangan pada malam ini. Terima kasih. Sama, tadi saya terdengar pasal fokus banyaknya kepada kependidikan dan kepimpinan. Boleh tak Abang Fahmi bagi contoh yang pernah Abang Fahmi yang berjaya lah katakan, kita didik dia kemudian kita asah dia untuk dia terlibat dengan masyarakat dan dia berjaya dekat situ. Bagi contoh-contoh yang Abang Fahmi pernah. Ya, contoh-contoh tu ada banyak. Mungkin malam ni kita tak sempat untuk siapkan slide untuk kita tunjukkan, tetapi kita nak tunjukkan bahawa model ini bukan model yang baru. Pendekatan yang kita buat, kita cuba konsisten dalam keadaan bila mana kita menyantuni mereka-mereka yang terkesan akibat daripada konflik itu. Kita ambil contoh bagaimana peristiwa peperangan. Mungkin Taufik belum lahir kot, tahun 1992. Dah lahir? Belum, saya 98. Ya, 1992 hingga 1995 buat carian di Google apa yang berlaku. Ketika itu berlakunya peristiwa kita sebut sebagai berbosnya konflik. Barisan bertindak Bosnia waktu itu kita tubuhkan atas kapasiti ABIM sebab masa itu belum diwujudkan Global Peace. Tapi pada waktu itu kita telah memberikan sokongan kepada rakan-rakan kita. Rakan-rakan Bosnia kita. Sebut pasal Bosnia ni, kat belakang ada buku nak tunjukkan terus. Ni buku yang baru dikeluarkan oleh IIUM Press, buku yang sangat menarik. Saya ada banyak buku nak tunjuk malam ni. Tetapi ini salah satu model The Bosnian Experience in Malaysia. Basically buku terbitan UIA tapi menceritakan bagaimana ruang dan peluang yang mereka perolehi sewaktu mereka ini apabila pasukan kita membantu mereka, bawa mereka datang ke Malaysia daripada muda. Mereka datang ke Malaysia, bagi mereka peluang pendidikan, bagi mereka beasiswa, masukkan mereka ke dalam universiti. Waktu itu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan kini, mereka yang telah melalui fasa-fasa bantuan yang kita beri pada waktu itu sebagai masyarakat sivil yang prihatin terhadap mereka yang terkesan akibat ini, mereka adalah merupakan individu yang kita kata prominent dalam negara mereka. Saya sebutkan nama-nama mereka ni, saya kata memang individu-individu yang dikenali. Mereka yang sekarang ni menjadi pimpinan dalam negara mereka. Ada yang jadi mufti, ada yang jadi governor bank, ada yang jadi menteri. So ini kita kata satu testimoni kepada usaha bantuan yang kita berikan. Sekarang ni juga bantuan kepada Rohingya sebagai contoh. Dalam keadaan mereka dinafikan hak kewarganegaraan, dalam keadaan mereka tidak mempunyai apa-apa sekalipun, kita ada sekolah
yang mana kita berikan pendidikan kepada mereka dengan anggapan bahawa satu hari nanti dalam tempoh 20 tahun akan datang mereka adalah merupakan pemimpin yang akan membangunkan semali negara, komuniti dan juga hak mereka, termasuk juga pada warga negara Syria yang mana kita hari ini kita ada sekolah, kita ada projek khas di bawah Malaysia for Syria. Kita ada Jasmine Asham Alternative School. Ketika ini adik-adik pepias boleh saja datang ke program, datang ke sekolah kita orang, buat aktiviti dengan anak-anak Syria yang ada sekarang di dalam negara. Anak-anak Rohingya yang ada di Kelang, yang ada di Gombak, tak jauh daripada pepias sendiri. Dah pergi tu Taufik dah tahu ada sekolah Rohingya ni dekat Gombak. Saya pernah tahu, saya tak pernah pergi lagi. Pernah tahu, tak pernah pergi. Dekat je, belakang je, sepelaung je. So datang menyantuni mereka dan melihat mereka dalam tempoh 10-20 tahun ke depan. Mereka adalah merupakan pemimpin yang akan membangun kembali semula negara mereka. Sebab tu saya kata tadi, kesinambungan adalah berdasarkan kepada pendidikan. Itu yang paling utama. Kita boleh bagi dia orang makan, boleh bagi mereka pakaian, boleh bagi mereka bantuan kewangan. Tetapi bantuan yang paling signifikan dalam konteks ini apabila kita memanusiakan manusia ni. Kita memberikan kita kata nilai tambah iaitu pendidikan kepada mereka, dalam erti kata mereka ini adalah merupakan seorang yang akan berubah dan mempunyai satu sudut pandang worldview yang akan berbeza berbanding dengan mereka-mereka yang kini. Kalau kita buat perbandingan, rakan-rakan mereka yang mungkin tidak berada dalam negara kita, hari ni kalau pergi ke Syria, sangat Fauzan banyak kali juga, kita pergi ke negara Syria, contoh, saya ambil contoh, banyak saya pergi ke Syria dalam 2 kebelakangan ini, kita bagi mereka buku, bagi mereka buku lah nak tahu tak Taufik, buku tu dia kata ada tak mainan pistol, dia minta pistol, ada tak senapang, ada tak kita kata permainan-permainan yang berorientasikan keganasan tadi. Maksudnya kat sini saya sebut kenapa dia minta benda tu, sebab situasi dan keadaan mereka dalam keadaan negara konflik, peperangan berlaku daripada mereka kecil, daripada lahir sampai besar dah masuk 10 tahun, mereka mendengar bom, mereka mendengar letupan, mereka melihat keluarga mereka mungkin dibunuh, mereka melihat bagaimana keadaan situasi yang memungkinkan mereka tidak memahami apa itu pendidikan. Dia tak nampak itu sekolah, dia tak tahu apa itu sekolah. Dia tak tahu apa itu suasana pembelajaran dan rutin yang saya sebut tadi, hak yang sepatutnya mereka dapat sebagai warga negara, sebagai anak kecil yang punya hak di segi pendidikan. Sebab tu kita kata pendidikan satu elemen yang paling penting selain bagi isu-isu yang lain. Tapi persoalan pokok adalah untuk membina kepimpinan. Mereka ini yang kita kata sebagai individu yang akan memimpin semula generasi mereka. Ini kita kata kita tak nak. Dalam Quran sendiri Allah SWT dalam surah Al-Hajj, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah kita takut sekiranya kita meninggalkan di belakang kita nanti generasi yang lemah. Adakah kita inginkan itu berlaku? Bukan kepada kita. Kalau kita boleh bayangkan itu terjadi kepada kita. Kita sekarang mungkin tengok, Taufik, kita dengar ni, kita tengok apa yang berlaku pada orang lain, kepada etnik lain, kepada negara lain. Kita tak pernah terfikir kalaulah itu berlaku kepada kita, kepada rakyat kita, kepada adik-beradik kita. Sekian. Terima kasih Abang Fahmi. Jadi kita boleh simpulkan bahawa GPM ni adalah agensi kemanusiaan yang lebih berfokuskan ataupun kita tangani isu terapkan kependidikan dan kepimpinan bagi isu-isu kemanusiaan yang pernah berlaku dari segi kemiskinan, peperangan yang telah disentuh. Banyak lagi sumbangan yang telah diberi oleh GPM, antaranya isu Bosnia, Rohingya di negara kita, kemudian Syria yang berlaku di negara Syria, iaitu dikelilingi oleh bom saja kan. Hidup mereka dengan bom perang saja. So tak dapat terbayang, anak Malaysia ni mungkin tak dapat terbayang. Tapi bila kita faham dengan keadaan mereka sana, amatlah sedih dan tersentuh juga. Baik, terima kasih Abang Fahmi daripada untuk soalan tadi. Jadi untuk
Seterusnya saya nak ajukan soalan pula kepada Abang Fauzan. Abang Fauzan. Baik, Abang Fauzan sekarang dia CEO kepada MVM, Muslim Volunteer Malaysia. Okey, boleh tak Abang Fauzan ceritakan sedikit latar belakang tentang MVM ini dan peranannya kepada masyarakat yang ni? Mungkin ada banyak beza juga dengan MGPM kan? Baik, silakan Abang Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Taufik, sahabat seperjuangan Abang Fahmi daripada GPM, dan seterusnya para pendengar yang sedang mengikuti live di FB, di Instagram dan lain-lain. Okay. MVM ni ditubuhkan pada 30, berdaftarlah dengan pendaftar pertubuhan pada 30 Disember 2014. Tapi gerak kerja MVM ni sudah bermula pada pertengahan 2014, yang mana pada peringkat awal penubuhan MVM ni kita sesama kawan-kawan, maksudnya waktu tu semua pada usia yang muda, antaranya founder sendiri Muhammad pada waktu tu tak silap saya baru umur 19 ke 20 tahun, dan lain-lain pun umur dalam lingkungan baru 20-an. Jadi kami anak-anak muda ni kita fikirkan satu solusi untuk nak buat program bantuan yang lebih tersusun, sebab sebelumnya tu kami ada NGO tapi tak adalah didaftarkan sebab NGO tu terlalu kecil, cuma sekumpulan rakan-rakan sahaja yang kita jalankan program hujung minggu sebulan sekali dengan kutipan yang tak adalah besar, kutipan daripada poket masing-masing dan juga ada juga daripada saluran lain. Atas nama pada waktu tersebut adalah Harian Islam, yang juga nama yang digunakan oleh Muhammad, founder MVM pada waktu tu. Nama blog dia Harian Islam. Jadi bila mana kita nak gerakkan program kebajikan yang lebih tersusun, yang lebih sistematik, jadi kita tubuhkan MVM ni dengan lebih tersusun, dengan program-program yang kita fokuskan bantuan kita ni di dalam Malaysia. Berbanding dengan GPM lebih kepada global di Malaysia maupun di luar, tapi kami di MVM fokus kami di dalam Malaysia. Walau bagaimanapun kita tak nafikan ataupun kita tetap kata menyahut seruan kemanusiaan di luar negara dengan kita kerjasama dengan GPM dan juga Malaysia for Syria, abang-abang kita ni untuk menyalurkan bantuan ke sana. Jadi di Malaysia ni fokus MVM di Malaysia ni dah masuk 6 tahun MVM ditubuhkan. Fokus kita ni adalah lebih kepada pembangunan untuk sukarelawan dan juga bantuan-bantuan khususnya kepada B40 dan miskin bandar. Dan seperti mana yang Abang Fahmi maklum sebentar tadi, situasi yang berlaku di luar negara, di kawasan-kawasan yang berlakunya kancah peperangan, mereka ni kekurangan dari sudut pendidikan. Dan di Malaysia, alhamdulillah kita dari sudut pendidikan, dari sudut kesihatan dan sebagainya, kita diberi peluang dan direzekikan dengan berada di dalam sebuah negara yang penuh cukup dengan kemudahan, keperluan dan sebagainya. Tetapi ada segelintir terutamanya dari kalangan golongan B40 dan miskin bandar ni yang tidak mendapat pendidikan atas faktor dari segi kekurangan kewangan untuk hantar anak ke sekolah, dan ada yang atas faktor kesibukan ibu ayah yang bekerja dan sebagainya lah. Dan atas sebab-sebab itu, bila mereka hidup dalam komuniti, juga dalam komuniti yang sama, terutama di kawasan golongan B40 dan miskin bandar ni, terutamanya di kawasan PPR lah, yang saya mentionkan PPR, kita dapati komuniti mereka ni dari sudut pengurusan kewangan, dari sudut pengurusan kesihatan, dari sudut pendidikan berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat tu pendidikan itu agak rendah berbanding dengan komuniti masyarakat yang lain. Dan dari situ kita rancangkan satu program, dan kalau ikutkan pada hari ini 5 hari bulan 12 adalah hari kita jalankan program Pure Heart,
program Piohat ni kita jalankan di fokus kita bantuan untuk B40, tapi kita jalankan di PPR, yang mana sekali bantuan tu kita bagi bantuan barang asas selama 4 bulan berturut-turut. Walau bagaimanapun, kita bagi bantuan barang asas tu tidak semata-mata barang. Sebab kita boleh je bagi, kita nak bagi barang, pakaian dan sebagainya. Tapi keperluan tersebut sekadar mencukupi untuk kehidupan dia pada waktu tersebut. Jadi itunya perlunya pendidikannya yang kita berikan tambahan kepada penerima-penerima manfaat kita ni dalam bentuk pendidikan berkaitan dengan pengurusan kesihatan dari sudut fizikal dan mental. So di kalangan mereka kadang-kadang dia tak pernah pergi klinik kesihatan, padahal RM1 je kan. Tapi ada tak pernah sampai pun atas faktor masa, atas faktor transport yang kita tahulah berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Jadi bila kita bawakan kesedaran ini kepada mereka, ada yang mereka baru tahu okey mereka dapat sakit diabetes, ada yang dapat tahu kencing manis, ada yang dapat tahu mereka ni perlu rujukan susulan di hospital. Jadi kita beri mereka sebelum kita nak bagi mereka makanan tu, dalam program pada hari yang sama kita bagi pendidikan berkaitan dengan pengurusan kesihatan fizikal dan mental, dan kemudian terus buat ujian saringan. Dan di akhir program baru kita bagi bantuan makanan. Itu untuk bulan pertama. Bulan kedua kita bagi pendidikan berkaitan dengan pengurusan kewangan. Sebab pengurusan kewangan ni antara isu yang boleh dikatakan agak besar juga, terutamanya di komuniti PPR, bahkan juga masyarakat kita yang tidak tahu macam mana kaedah pengurusan kewangan yang betul. Jadi kita bawakan daripada agensi-agensi kerajaan yang sedia ada seperti AKPK dan lain-lain. Kita bawakan mereka untuk mengajar penerima, untuk memberi pendidikan ataupun kesedaran kepada penerima-penerima bantuan kita ni berkaitan bagaimana nak uruskan kewangan untuk nak elakkan daripada kebocoran belanja. Seperti macam kita, dia fokus dia tu lebih kepada apa barang keperluan yang sepatutnya dia beli, apa yang tidak sepatutnya dia beli, dan apa yang perlu diutamakan dan apa yang perlu yang tidak diutamakan. Jadi benda tu yang kadang kita tak tahu, yang di kalangan kita sendiri pun kadang okey kita boleh je nak beli duit, dengan duit yang ada duit 1,500, kita beli je apa yang kita nak. Ada phone baru keluar, kita beli apa kita nak. Tapi kita tak fikirkan duit tersebut kegunaannya mungkin untuk sebulan, dan sebulan tu untuk makan lagi, kereta lagi, motor lagi dan sebagainya. Jadi benda-benda tu kaedah macam mana nak menyusun ataupun nak menguruskan kewangan tu, kita beri pendidikan tersebut kepada penerima-penerima bantuan kita. Bulan ketiga mereka ni kita berikan pendidikan berkaitan hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat, kalau kita perasan ada yang kalau kita pernah dengar ada satu kisah buang kerusi daripada tingkat atas sehingga ada yang jatuh ke kepala budak dan meninggal. Dan ada banyak bukan setakat kerusi, ada banyak perabot, kadang-kadang kita buang daripada tingkat atas sampai ke bawah. Itu barang-barang yang besar. Barang-barang kecil seperti putung rokok tu boleh selalulah sampah, ada yang kencing dekat tangga, kencing dekat dalam lift, meludah tu apatah lagi. Jadi benda pendidikan tu nampak benda tu agak simple, tetapi dari situlah sebenarnya suasana anak-anak yang sedang membesar tu di PPR, suasana yang sama yang akan dibawa bila mereka berkeluarga nanti. Benda tu yang kita perlu bagi pendidikan di peringkat awal kepada mak ayah mereka, kepada penerima-penerima bantuan ni, supaya suatu masa nanti anak-anak mereka ni dapat membesar dengan suasana dan keadaan yang lebih baik berbanding dengan ibu bapa mereka. So tu berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Dan yang last kali kita kenalkan mereka dengan asas perniagaan lah. Sebab ada kebanyakan B40 ni mereka ada berniaga tapi secara kecil-kecilan. Jadi kita akan bantu mereka dari sudut pembangunan ekonomi juga untuk penerima-penerima bantuan ni. Okay. Selain daripada bantuan kepada B40 dan miskin bandar, untuk bantuan-bantuan dalam Malaysia ni kita juga bagi bantuan peralatan perubatan seperti katil, kerusi roda, dan juga kita pernah provide tangki oksigen
kepada penerima bantuan kita yang mana mengadu pada kita akan buat ujian saringan. Kita akan tanyalah soal selidik, kita akan ziarah, kita akan soal sidik mereka, kemudian kita akan bagi bantuan mengikut keperluan. Dan di samping itu juga kita adalah salah satu daripada rakan di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk juga GPM, yang bersama-sama untuk bantu dalam krisis bencana dalam negara, seperti banjir, dan terutama kalau di Malaysia ni banjir lah mostly. Dan sekarang ni pun tim di MVM standby lah untuk bantuan sepanjang berlakunya monsun timur laut ni. Okay. Baik, terima kasih Abang Fauzan. Saya jadi saya boleh simpulkan yang MVM ni lebih fokus isu kemanusiaan di dalam negara. Jadi lagi-lagi B40 miskin bandar di kawasan PPR. Kita bantu dari segi pendidikan, perubatan, dan pengurusan kewangan yang saya dapat tangkap tadi. Kemudian boleh tak saya tahu berapa banyak dah PPR yang pernah ataupun yang masih lagi aktif berterusan hantar bantuan ke PPR tersebut? Okey, biasanya penerima bantuan yang kita jalankan kita jalankan program di tempat-tempat mereka ni dalam tempoh kita tetapkan 4 bulan. So bila mana selepas 4 bulan, senarai nama penerima bantuan ni kita akan cross check dengan agensi-agensi kerajaan untuk kita salurkan maklumat tersebut mungkin daripada agensi-agensi kerajaan tersebut seperti Lembaga Zakat, Majlis Agama Islam yang boleh bantu untuk bantuan susulan. Dan dari sudut MVM juga, sebahagian daripada penerima-penerima bantuan kita ni, mereka ni akan diserapkan di dalam program-program kita yang lain. Sekiranya kita dapati mereka ada keperluan dari sudut kesihatan, jadi kita akan bagi bantuan di bawah program bantuan salam, mana kita provide barang-barang keperluan untuk perubatan dan kesihatan. Sekiranya mereka perlu bantuan dari sudut pembangunan ekonomi yang lebih sustain, kita ada program pembangunan ekonomi di bawah Pusat Pembangunan Usahawan Mampan MVM yang kita terletak di Kajang. So penerima bantuan yang layak akan ditemuduka dan mereka ni akan diserapkan di dalam program ini untuk jangka masa yang panjang sehingga berjaya lah. Dia ada tempoh dia, ada yang 6 bulan hingga ke 2 tahun tempoh program tu untuk sesuatu masa. Sebabnya bantuan yang kita salurkan di PPR ni untuk kapasiti 150 orang pada sesuatu masa, 150 ke 200. Jadi daripada 150 ke 200 tu bukan semua yang betul-betul motivate untuk nak ubah diri mereka. Sebab ada yang suka ataupun selesa dengan keadaan dia. Sekurang-kurangnya usaha kita untuk bagi pendidikan berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan pengurusan kewangan, berkaitan dengan kehidupan masyarakat tu dapat ubah sedikit sebanyak kehidupan mereka tu. Baik, terima kasih Abang Fauzan. Ada lagi satu saya nak tanyakan tadi tentang isu kemanusiaan. Jadi dan terlepas saya nak tanya tentang pasal pembangunan sukarelawan tengah difokus yang menjadi salah satu fokus bagi MVM. Macam mana pembangunan sukarelawan yang MVM jalankan? Pembangunan sukarelawan macam sebelum ni untuk tahun ni kita agak terbatas program-program pembangunan sukarelawan atas faktor COVID-19. Walau bagaimanapun kita tetap jalankan program-program untuk pembangunan sukarelawan ni, antaranya sukarelawan MVM yang telah berdaftar, kita bagi training percuma, kursus asas sukarelawan percuma kepada mereka yang telah mendaftar di MVM, yang mana kita ajar mereka tentang bagaimana menguruskan ataupun melaksanakan sesuatu projek kebajikan. Di samping itu juga di samping kita ajar berkaitan dengan macam mana nak uruskan projek, nak laksanakan projek, kita juga ajar macam mana kaedah ataupun cara untuk nak dapatkan dana, dan juga kita ajar macam mana mereka untuk berkomunikasi dengan penerima bantuan. So itu antara 3 perkara utama yang asas yang kita ajar kepada sekolah-sekolah kita. Di samping itu juga insya-Allah untuk tahun 2021 kita akan mulakan kita memberikan kepercayaan kepada beberapa orang volunteer kita yang terpilih, terutamanya penerima-penerima anugerah pada anugerah sukarelawan MVM yang sebelum-sebelum ni,
akan kita panggil untuk kita beri kepercayaan kepada mereka untuk laksanakan projek-projek mereka sendiri di bawah MVM. Itu antara program-program yang kita jalankan lah. Jadi kita akan advise dari sudut pelaksanaan projek, bagaimana cara yang lebih betul. Mungkin ada yang idea-idea baru yang mereka boleh laksanakan tu, kita improvise idea mereka supaya benda tu program yang dijalankan tu impact-nya besar dan tapi cost dia tu lebih rendah. Training betul-betul sukarelawan. Yeah. Saya yakin kat GPM pun macam tu kan. Betul sama je. Sebab lagi dahsyat lama tu. Okey. Terima kasih terima kasih kepada dua-dua panel untuk pusingan pertama ni. Jadi saya dapat conclude yang saya suka untuk simpulkan untuk pusingan pertama ni. Lagi-lagi pusingan pertama ni kita sentuh tentang kemanusiaan, isu kemanusiaan. Dua-dua NGO lebih tekankan pendidikan yang saya suka dengar. Daripada pendidikan ni sebabkan pendidikan ni mampu meningkatkan ataupun jadi tambah nilai kepada satu masyarakat tu ataupun dia naikkan ketamadunan. Boleh katakan kalau isu kemiskinan tu, kemiskinan boleh mendorong kepada kurangnya pendidikan. Daripada kurangnya pendidikan, kita boleh katakan dia mendorong kepada kefakiran. Yang itu kita tak nak berlaku kepada mana-mana masyarakat. Okey, baik. Sebelum kita teruskan kepada pusingan yang kedua, saya saya menyambut kepada pendengar-pendengar ataupun siapa yang baru masuk ke FB Live ataupun YouTube Live di mana-mana page, sama ada Pepias, MVM maupun di GPM sekalipun, saya ucapkan selamat datang, diucapkan kepada semua yang baru masuk, dan anda boleh bertanyakan soalan di ruangan komen ataupun ruangan chat dan saya akan memilih beberapa soalan tu, kemudian saya akan bacakan untuk ditanyakan kepada panel-panel yang berkenaan, yang sesuai dengan soalan anda. Baik, boleh kita teruskan? Boleh? Boleh. Okey, baik. Jadi pusingan kedua kali ni kita lebih kepada fokuskan cabaran, boleh katakan cabaran mengenai, lagi-lagi kita bermula PKP dekat Malaysia ni pada bulan 3, 18, tak silap tarikh saya, 18 pada bulan 3 2020. Dari tempoh yang panjang ni macam-macam berlaku. Jadi kita nak tahu macam mana onar duri yang dirintangi oleh dua-dua NGO ni lebih mendalam, macam mana mereka sustain, macam mana mereka atasinya. Baik, jadi apa cabaran? Saya juga soalan kepada Abang Fahmi. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh GPM di GPM, macam mana nak sustain, sebabkan banyak NGO yang susah dia nak bergerak aktif disebabkan dari segi kewangan, dia nak jaga staff dia, sebab nak bayar staff dia semua, dia dari segi nak bayar sewa tempat office semua, dan itu jadi satu beban lah sebabkan kekurangan tetapi mungkin berbeza di GPM atau dia. Okey, silakan Abang Fahmi. Taufik, memang tak nafikan sebenarnya bila kita berada dalam situasi COVID ni, satu fasa yang kita tidak jangkakan dan kita tidak sama sekali fikirkan itu akan berlaku, bukan saja kepada kita dalam negara, tapi perkara ni telah memberikan implikasi kepada hampir 60 juta orang yang terkesan, hampir berapa juta yang positif, dan umumnya ke semua industri dan juga sektor-sektor penting tu lumpuh. Tetapi ianya mungkin agak bertentangan dengan keadaan kepada kita, terutamanya NGO kebajikan yang buat kerja-kerja kebajikan. Perubahan fasa pada gerak kerja yang kami terpaksa lalui ini adalah lebih kepada bagaimana kita punya engagement dan juga kita punya operasi khususnya di luar negara agak terhad oleh kerana kita tidak dapat untuk secara peribadi lah ataupun secara mewakili organisasi terbang ataupun pergi ke sesuatu lokasi untuk kita menyantuni mereka yang terkesan.
Tapi umumnya kalau difikirkan itu memang kerja kita. So, walaupun ada pandemik COVID dan sebagainya, itu mungkin terhalang kepada individu-individu biasa. Tapi bagi kita sebagai, itu pekerjaan kita, kerja hakiki kita. Memang GPM tu memang kerja bagi mantap, bukannya kita ni pergi melancong, tak. Sebab tu ini terbukti juga sewaktu COVID-19, kita antara NGO yang, the only NGO lah saya rasa yang berpeluang pergi ke Lubnan selepas daripada peristiwa letupan di pelabuhan Beirut. Tapi umumnya dari segi bila kita pergi dari segi pergerakan dan juga tu memang kita kena ikut SOP dan sebagainya. Ini satu new norms yang ada juga kepada kita. Tapi umumnya dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi masalah, kita kena cari solusi. Kita bukan lagi menambahkan masalah yang ada. So, pendekatan yang kita buat dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ni saya rasa pendekatan yang agak strategik dan juga pendekatan yang agak kita sebut antara win-win juga. Pendekatan yang bersifat kolaboratif dan juga engagement. So kadang-kadang, yelah kalau NGO ni once you ada kat luar, orang tak tahu you ni MVM ke GPM ke tak. Orang tahu kita ni mewakili Malaysia. Bendera Malaysia. Orang tak tengok kita ni nama apa, tak. Tapi bila kita start sentimen Malaysia tu, kenapa tidak kita kena kita kata kita bersorangan, tak. Maksudnya kita buat satu kita kata apa, konsortium ataupun kita ada satu engagement secara bersama. So pendekatan-pendekatan yang kita buat adalah dengan kita perbanyakkan kolaborasi dan juga kerjasama dengan rakan-rakan NGO kita. Sebab tu saya ingat dengan MVM ni saya rasa dah lama lah kita daripada awal jugalah. Maksudnya bukan saja Syria, ke Bangladesh, ke Indonesia, Kemboja. So banyak isu-isu Kemboja. So ada banyak sebenarnya yang kita dah buat. Tetapi kita sebutkan tadi tentang less cost ataupun kita kata kita nak impactful punya program dan jumlah sumbangan yang lebih signifikan dan mereka yang kita santuni, yang kita bantu tu akan lebih ramai dan lebih terkesan. Dan secara tak langsung tadi image kita sebagai duta, kita sebagai kita kata sebagai aktivis ni, saya lebih suka perkataan relawan lah. Kita sebagai relawan ni sebagai relawan yang membawa nama negara ke peringkat global. Sebab tu dalam keterlibatan kita dalam kerja-kerja berkaitan dengan volunteerism ni, penting kat sini kita nak sebutkan bahawa kita harus mempunyai dua karakter kat sini. Karakter apa yang perlu ada? Karakter yang pertama adalah kita ni perlu menjadi relawan bitara. Ni saya kongsikan juga apa yang kenyataan untuk sepenuh hari sukarelawan sedunia hari ini. Apa itu relawan bitara? Kita sebut dua kriterianya adalah bagaimana relawan bitara ni adalah mereka yang kita sebut sebagai individu yang dia bukan volunteer seeker, dia bukan menunggu peluang untuk bersukarela. Tetapi relawan bitara ni adalah pemimpin relawan, dia memimpin, dia bukan lagi sukarelawan biasa, dia memimpin. So bila memimpin dia proaktif. So bila proaktif dalam arti kata yang lain, kita ni adalah merupakan volunteer creator. So creator dalam arti kata kita yang create dan kita kena cari kita kata apa segmen-segmen yang sesuai dalam kerja kita. Sebab tu satu buku saya nak kongsikan. Buku ni menarik, Learning Service, The Essential Guide to Volunteering Abroad. So buku Learning Service ni tak ada kat Kino ke apa, tak adalah, kena saya beli pun dekat online je, online dekat ni. Tapi nak sebutkan bahawa dalam keadaan kita terlibat dalam aktiviti-aktiviti walaupun ketika pandemik COVID dan sebagainya, saya rasa dianya ada pendekatan yang kita kena buat dalam banyak kena buat dalam satu usaha tu dalam bentuk yang impactful but less dari segi cost yang saya sebutkan tadi. Tapi pada masa yang sama, dalam keadaan hari ni kita nak bagi bantuan, kita nak bagi ni, kita sebutkan tadi, bila kita buat kerja-kerja macam ni, dia bukan lagi bersifat ananiah ataupun kita kata pendekatan yang bersifat individualistik. Ataupun trend anak muda hari ni lebih dikaitkan dengan pendekatan narcissism yang bersifat individualistik tadi tu. So narcissism, satu lagi istilah, tapi kita nak bina satu culture altruism, altruism, altruism. Ataupun kita anggaplah bahawa pendekatan
inisiatif yang kita buat ni adalah pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan collective responsibility. Tapi kalau kita sebut ianya sebagai budaya, dia tak boleh buat seorang-seorang. Budaya ni terbentuk bila ada ramai yang melakukan sesuatu perkara tu dalam satu masa. Dan ini yang kita sebutkan bahawa apabila satu kajian yang dibuat oleh World Calf Index. World Calf Index ni dibuat kajian hampir setiap tahun. Indeks ini dia mengukur hampir ke semua negara di seluruh dunia ni, dan dia come up dengan skor dan ranking. Walaupun saya kalau tengok pada ranking ni, kita nak cari Malaysia ni memang negara kita agak ke belakang lah, agak mungkin bukan top 10. Tetapi saya tak berminat dengan ranking yang dikemukakan oleh CAF World Index Giving ni, tetapi lebih kepada bagaimana dalam kriteria untuk menilai sesebuah negara ataupun responden daripada negara-negara tersebut adalah berdasarkan kepada 3 indikator. Pertama, dia akan tanyakan seseorang itu, have you done any of the following in the past month? Itu soalan dia. Pertama, dia akan tanya, help a stranger or someone you didn't know who needed help. Maksudnya kita membantu orang, tapi bantu orang yang tidak dikenali. Bukannya bantu orang kawan, bantu jiran, bantu keluarga. Saya tak kata itu salah, tapi maksudnya membantu, tetapi membantu a person that we didn't know ataupun outsiders. Dalam keadaan sekarang mungkin ada isu-isu lah, maksudnya kan bantu orang lain kan, orang kata kita ni scam lah apalah kan. So, tapi itu kriterianya. Yang kedua, donated money to the charity organisation. So adakah kita sendiri, sebab tu saya kadang-kadang banyak sebut pada kawan-kawan dalam staff sendiri, kita duk mengharapkan bantuan orang, kita duk mengharapkan donation daripada orang, tapi kita sendiri tak membagi. Betul lah kita bagi dalam bentuk usaha, tapi kita Pepias pun mungkin ada buat fundraising untuk pelupa. So Taufik duk harap orang bagi, tapi kita tak bagi. So apakah itu ada keberkatan dalam keadaan kita duk expect orang bagi tapi kita sendiri tak bantu, kita sendiri tak mengeluarkan. Sebab nilaian pembahagian seseorang itu tergantung kepada keikhlasan dan jumlah lah. Maksudnya kadang kita sebut, saya kadang tengok sistem orang hari-hari bagi sumbangan, bagi derma. Ada je orang buat derma subuh. Nilaiannya mungkin 0.50 sen. Tapi konsisten setiap hari. Subuh. Sekarang ni banyak platform online. Kita ada Touch and Go. Boleh klik online. Boleh pergi Jom Sedekah, website kami www.jomsedekah.com. Kat situ banyak kita punya projek-projek yang kita buat yang memerlukan sokongan dan dokongan anda semua. Platform tu banyak. Dalam keadaan hari ni bila pandemik, mungkin kita tak boleh pergi masjid untuk derma secara fizikal kan. Tapi maksudnya pendekatan melalui itu sebenarnya kita boleh buat. Dan dalam keadaan kita pula sebagai aktivis, adakah kita hanya menantikan derma-derma orang sedangkan kita sendiri tidak memberi? So itu yang kedua. Yang ketiga, dia seseorang tu dia kata sama ada dia ada volunteer your time to any organisation. Maksudnya hari ni kita sebagai aktivis, sebagai pimpinan, mungkin sebab kita punya pejawatan tu menyebabkan komitmen kita ada. Sense of ownership dan belonging tu ada kepada organisasi. Tapi pada rakyat umum dalam negara tersebut, mungkin sebab itulah ranking kita mungkin rendah, sebab bila ditanyakan kepada majoriti rakyat dalam negara, mereka tidak memperuntukkan masa bagi tujuan mereka melakukan aktiviti yang berbentuk sukarela. Mereka mungkin involve, tapi itu adalah program-program yang dipaksa. Saya ingat macam hari ni pun saya ada tengok dalam Maksum ke apa, ke Majlis Sukarelawan Universiti Malaysia. So macam hari ni mereka ada langsungkan program-program secara online, tengok ramai puluh ribu orang live yang tengok. Sebelum ni pun ada program-program universiti, tapi program-program itu dibuat betul untuk menggalakkan, nak memotivasikan, nak encourage student to get involved with the volunteer punya activities. But at the same time, kita juga question ataupun kita bukan nak mempertikai, tapi apabila seseorang itu dipaksa melakukan sesuatu, maka dia tidak datang daripada hati. Sebab kita bicara tentang sukarelawan, dia kena suka dan rela. Dia bukan paksawan, dia bukan paksa rela. Dia bukan paksa wanan, tak ada. So kalau paksa tu tak ada, dia kena suka dan rela. Jadi kalau kita sekarang ni, kalau Taufik dah belajar
Biar sekarang ni orang kata kena ada star rating. Kalau tadi saya tengok kat chat group yang live program hari ni 14,000 student yang join, dia nak code. Sebab bila code tu menentukan seseorang tu hadir. Macam kita dululah dapat star rating, dapat sijil. Kalau tak ada tu memang confirm tak pergi lah. So dia banyak main dekat chat. Dia tak dengar apa yang orang duk syarah kan. Macam kita kan. Kalau ada malam ni Pepias buat, pada ahli Pepias wajib untuk hadir, kena live, kena online, kita akan bagi kod. Pada episod fasa kedua, kod itu hanya keluar 5 minit je. Siapa tak dapat? So benda-benda macam tu. So bila kita buat itu secara paksaan, maka tidak datang daripada hati yang ikhlas. Bila kita buat dalam keadaan, tapi kita pada usia muda ni, memang saya selalu sebut tentang istilah peribahasa sebagai contoh, buat baik jangan sekali, buat jahat baik sekali. Taufik faham baik tak? Baik sekali. Buat baik jangan sekali, buat jahat baik sekali. Susah, kena simple, kena apa ni kak? Kena kupas kak tu. Kena kupas kan. Ni buat topik lah satu. Kena sebut buat baik jangan sekali bermaksud kita kena buat banyak kali. Buat jahat baik sekali bermaksud dalam keadaan kita mungkin dalam masa-masa tertentu kita pernah melakukan. Kita bukan kata maksum sangat, kita manusia, banyak lakukan dosa. Buat jahat baik sekali maksudnya kita kurangkan jahat kita tu. Baik sekali tu maksudnya sekali je lah, jangan mengulangi perbuatan-perbuatan jahat. Sebab tu kita kena perbanyakkan buat baik. Saya promosikan buku ketiga. Tengah promo buku. Buku ni saya tak tulis buku, saya tulis Facebook posting. Tapi buku-buku ni buku yang membentuk saya kata peribadi dan juga pemahaman kita terhadap isu lah. Ada banyak buku kadang kita memerlukan pada waktu dan ketika yang kita perlukan. Ni buku kindness. Change your life and make the world a kinder place. Nak buat kebaikan ni banyak sangat. Kita sebut tadi, membantu orang yang tidak dikenali tak semestinya bantu haiwan, bantu manusia. Haiwan, bantu ialah benda-benda yang kadang-kadang bila orang tak nampak kita buat benda tu. Sekarang ni banyak isu yang melibatkan viral, nak kena banyak like, kena banyak review dan sebagainya kan. Kadang orang buat tu tak ikhlas. Dia bila kita seorang tu, itu waktu tu baru kita tahu macam mana kita. Pepias ni ramai kan, aktiviti weekend balik, aktif. Kalau balik cuti tak ada. Dekat rumah dia lah yang paling lambat bangun. Contohnya lah, maksudnya kalau kat rumah, kalau kat bilik kita sendiri pun kita tak buktikan bahawa kita adalah seseorang yang di luar sama, itu juga kayu ukur yang kita kena tanya diri kita sendirilah. Saya tanya dia, Fauzan tanya si Fauzan, Taufik tanya di Fauzan, kawan-kawan yang dengar ni. So kalau kita konsisten, maksudnya kalau kita berprogram, energi dia punya ada, semangat tu ada, orang luar pun kena, tokoh-tokoh pun kena tahu kita ni orang yang buat. Tapi kalau balik di rumah, balik ke tempat kita, balik ke bilik kita, tilam, kedut, baju tak basuh. Kalau balik rumah malas, bangun lambat, solat ke mana, apa semua. Sebenarnya tu kita kata dia tidak bawa kepada peribadi dan perilaku kita. Betul. So, bagaimana kita nak memastikan apa yang kita buat itu konsisten dengan apa yang kita cakap. Allah sebut innallaha la kita kata lima taqulu nama la taf'alun kaburat maqtan. So ini ayat-ayat yang memberikan kita satu peringatan dan mesej yang jelas dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi new norms. So macam mana new norms kita? Sekian. Terima kasih Abang Fahmi. Penuh dengan nasihat Imam Ana yang sesuai. Saya rasa untuk kawan-kawan saya Pepias, kawan-kawan saya yang mendengar juga kat dalam live forum kita ni. Yang dekat Pulpal dekat Pulpal sekali kawan-kawan saya. Datang buat spot check, kita tengok macam mana keadaan Pulpal. Abang datang Roger lagi bagus. Baik, terima kasih Abang Fahmi. Jadi berdasarkan soalan yang saya tanya awal tadi berkenaan dengan cabaran dan apa yang cabaran-cabaran di waktu pandemik ni, sebab kita terikut dengan SOP yang dilaksanakan oleh negara maupun di luar negara sana pun terlaksana. Dan GPM beruntung dapat pergi ke Lebanon. Berapa ramai bang? Kita alhamdulillah baru-baru ni agak last minute
dari segi sebab kita kena buat arrangement dengan security keselamatan. Sebab tu kita sebagai civil society entiti yang daftar, cara kerja kena profesional. Cara kerja bukan jenis redah. Cara kerja bukan kita rasa nak pergi, kita pergi. Tak. Maksudnya proper. Ada documentation, ada paperwork, ada proposal dan sebagainya lah. Dan kalau perlu kita ada kerjasama dengan kawan-kawan kita ni. Saya ingat macam MVM. Walaupun mereka tidak pergi. Kalau mungkin, Wazan, kalau kita mungkin nak pergi. Tapi mereka juga sebagai daripada rakan-rakan kita berjiwa besar dalam keadaan mewakilkan kita untuk kita pergi dan membawa nama mereka. Maksudnya masing-masing tahu dan peranan yang kita ada. Sebab ada masa ketika kita sama-sama pergi. Saya ingat banyak bermusafir juga dengan Fauzan. Ni orang Terengganu ni. Dua orang ni. Jadi kita sama-sama bermusafir, sama-sama bantu. So itu yang kita kata momen-momen yang sekarang kita ada tim baru saja pulang dari Sabah. Walaupun tidak mewajibkan kuarantin, kita tetapkan bahawa tim kena kuarantin. So kuarantin kita buat kena ikut prosedur. Dia orang 2 minggu dekat Sabah. All out, hampir keseluruhan wilayah-wilayah di Sabah mereka santuni. Maksudnya kita nak katakan bahawa bantuan kita dan moto yang GPM bawa juga adalah misi kemanusiaan ni merentasi sempadan. Kita dah tak main sempadan ni, kita rentas ni. Kita redah sempadan ni. Sebab bagi kita sebagai Muslim, sebagai contoh, bila mana seseorang itu mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka adalah saudaraku. Mereka adalah sahabat kita, mereka saudara kita. Saudara dalam arti kata kita tak melihat bahawa dia tu warga negara apa. Kita tak melihat mereka tu warna kulitnya apa. Kita tak melihat mereka tu etnik apa. Kita tak melihat mereka itu sebagai apa. Tapi kita melihat mereka sebagai saudara, seagama, seinsan dan semanusia. So tanggungjawab kita adalah untuk membantu seadanya. Dalam keadaan kita membantu, kita mengharapkan doa-doa mereka kepada kita. Apatah lagi orang-orang yang kita santuni adalah dalam kalangan mereka yang kita sebutkan sebagai individu-individu yang mana doa mereka tidak dihijab, maksudnya tak ada barrier dan Allah akan makbulkan doa-doa orang-orang yang dizalimi, doa-doa orang yang disakiti, doa-doa orang yang terlibat dalam konflik dan peperangan. Bayangkan kalau hanya seorang saja yang berdoa untuk kita. Bukan saja saya kata berdaya kita, kepada penderma, kepada penyokong yang bantu. Saya kata kalau orang nak pergi ni kadang-kadang, nak cerita Taufik, kita ni pergi misi bantuan, hantar bantuan sebagainya, kita tunjuk barang yang serah. Gambar penerima yang dah terima. Tapi orang tak tahu cerita di sebalik tu macam mana. Nak sampai, ada cabaran-cabaran di sebalik tu. Ada dugaan-dugaan di luar jangka. So benda-benda macam tu takkan kita nak cerita semua. Tapi susah payah itu untuk kita mewajahkan kita, mewakilkan anda. Itu saya fikir satu nikmat bagi kita. Bila kita serah, kita kata doakan kami dan mereka yang membantu kami. Dan inilah doa-doa yang mungkin menyebabkan negara kita, alhamdulillah, setakat yang ada ni mungkin tak adalah isu-isu besar, bencana-bencana wabak yang besar. Maksudnya tak adalah sampai ada tsunami, gempa bumi. Selamat, alhamdulillah, tak ada peristiwa-peristiwa yang kita sebut. Mungkin itu doa-doa orang-orang yang dizalimi yang mendoakan kita. Saya ingat itulah mungkin sebagai ni. Terima kasih Abang Fahmi. So lagi banyak kita bantu, lagi ramai orang mendoakan kita. Jadi saya teringat balik 3 poin utama yang Abang Fahmi bagi tahu tadi. Yang pertama tadi poin yang saya kena hafal lah, dan saya sampaikan kepada kawan-kawan saya kat Wapias, iaitu yang pertama tadi, kena bantu, kalau boleh bantu orang yang tak dikenali. Yang pertama, bantu orang yang bukan kawan-kawan kita, bukan ibu bapa kita, tapi bantu, kalau boleh bantu orang yang kita tak kenali. Kemudian yang kedua, kita ni kerap sangat, saya akur, mungkin di peringkat kami juga kerap meminta sumbangan-sumbangan, tapi kurang daripada kita untuk memberi pula, memberi sumbangan bagi mereka yang memerlukan. Dan yang ketiga, nasihat ni juga mendalam bagi untuk saya dan kawan-kawan juga, iaitu kebanyakan program-program sukarelawan semua hadir bukan disebabkan daripada hati, tetapi mereka datang ni mungkin disebabkan nak join, nak suka-suka saja, sebabkan kawan mungkin,
Sebab kawan-kawan, jadi yang ini tak capai lah apa yang dimaksudkan dengan sukarelawan. So benda ni Taufik, kita tambah sikit. Benda ni tiga rutin yang mana bila kita bangun tidur, tanya 3 soalan ni dulu. Hari ni apa yang aku nak buat? Hari ni berapa banyak yang aku akan derma? Yang ketiga, aku nak peruntukkan berapa banyak masa 24 jam hari ni untuk aku buat benda-benda yang macam ni. Nak tidur nanti tanya balik, 3 ni aku dah buat belum? So jadikan itu sebagai habit. Kita sebagai individu, tapi kita nak sebut tadi, kita nak create itu sebagai culture. So budaya, dia tak boleh Taufik seorang. Saya tak boleh Fahmi seorang, tak boleh Fauzan seorang. Budaya tu perlu dibentuk oleh ahli berpias. Taufik, on mic. Semangat sangat tu. Okey, tutup tadi. Jadi saya bawa nasihat ni untuk kawan-kawan saya kat Perpias. Sekali lagi saya dalam Esko Sosial dan Sukarelawan ni. Terima kasih sangat-sangat kepada Abang Fahmi atas nasihat dan cabaran-cabaran yang abang kongsikan sebentar tadi. Baik, seterusnya kepada Abang Fauzan pula, macam mana pula Abang Fauzan hadapi, mungkin berbeza berbanding GPM, ini MBM pula kan, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Abang Fauzan untuk handle NGO dan macam mana nak jalankan tugas sukarelawan juga di waktu-waktu pandemik dan PKP yang banyak sangat SOP yang kita kena patuh. InsyaAllah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sepanjang bermulanya pandemik COVID-19, memang kita tak jangka benda ni boleh berlaku, dan kita semua pun bukan setakat di peringkat NGO, bahkan ekonomi, dari sudut kesihatan, keselamatan dan sebagainya, memang semua orang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Walau bagaimanapun pandemik COVID-19 ni kita jangan anggap dia sebagai penghalang yang menghentikan gerak kerja kita. Tapi kita anggap dia sebagai salah satu ujian. Bagaimana kita hadapi ujian tu, kita cuba cari penyelesaian yang terbaik untuk kita laksanakan gerak kerja kita, apa saja kerja buat kita. Jadi sepanjang berlaku COVID-19 ni, kita berbanding dengan sebelum COVID-19, kebiasaannya waktu sebelum COVID-19, aduan yang kita terima, setiap aduan yang kita terima, kita akan pergi ziarah ke rumah pengadu. Kita akan pastikan pengadu-pengadu ni betul-betul lah, maksudnya kita akan pastikan dia penerima yang betul-betul layak. Dia ni kita dah cross check nama dia dengan agensi kerajaan. Kita juga pastikan apa keperluan dia dari sudut apa yang diperlukan, dari sudut bantuan makanan, dari sudut bantuan kesihatan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, bila mana berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita buka satu, orang kata, talian khas. Kita buka satu talian khas yang mana aduan yang kita terima sepanjang COVID-19 ni, kita tidak mengira latar belakang dia sama ada dari B40, golongan B40 maupun golongan M40 ataupun T20. Tapi setiap aduan yang kita terima, kita akan usaha untuk bantu sebaik mungkin. Dan kaedah bantuan pula tidak seperti sebelum COVID-19. Kalau sebelum COVID-19, serahan bantuan pun kita akan turun sendiri. Kita akan ada tim media yang bersama untuk serahkan bantuan. Tapi bila mana berlaku COVID-19 ni, untuk serahan bantuan ni, kita gunakan kaedah secara terus melalui pembekal-pembekal yang terdekat dengan penerima bantuan. Okay, sebagai contoh, penerima bantuan di Terengganu. Sebagai contoh di Terengganu, kita terima aduan di Terengganu, daerah Marang sebagai contoh. Jadi kita akan cari kawasan yang terdekat, pembekal yang terdekat di dalam daerah Marang, yang terdekat dengan penerima bantuan. Bayaran kita akan buat secara terus kepada pembekal, dan pembekal yang akan hantar kepada penerima bantuan. Sebab berlakunya COVID-19, antara sektor yang boleh bergerak pada waktu tersebut, yang mudah untuk bergerak adalah sektor ekonomi. Jadi kita melalui pembekal barangan asas ni, kita akan kontak mereka lah untuk supply terus kepada penerima bantuan. Dan untuk program-program yang kita jalankan dalam skala yang besar, sebelum
berlakunya pandemik COVID-19 ni, kalau diikutkan yang saya ceritakan sebelum ni, kita ada yang program Pure Heart yang kita jalankan selama 4 bulan berturut-turut, kita tak jalankan secara terus di lokasi. Sebagai contoh PPR yang sekarang ni berlaku di PPR Lembah Subang. So kita tidak adakan program tersebut secara terus di PPR Lembah Subang. Kita akan adakan program tersebut di sekolah rendah yang terdekat dengan PPR tersebut. Macam contoh pada pada awal 2020, pada awal tahun ni, kita jalankan di Sekolah Kebangsaan Kota Damansara yang mana paling terdekat dengan PPR Kota Damansara. Dan sebab apa kita gunakan fasiliti sekolah? Yang pertamanya, fasiliti sekolah ni besar, dia ada dewan, dia ada kelas-kelas, dia ada tempat makan, tandas dan sebagainya. Kawasan pula lebih tertutup. Jadi dia ada pengawal keselamatan, dan secara tak langsung juga penerima yang terima bantuan ni, kita hanya kata penerima bantuan ni mereka-mereka yang layak sahaja yang masuk ke kawasan sekolah pada waktu kejadian. Jadi tidak berlakulah timbul isu macam ada penduduk PPR yang lain yang tiba-tiba datang, kenapa saya tak dapat. Jadi benda tu kadang-kadang ada yang terasa hati, sebab apa saya tak dapat, dia dapat, saya rasa lagi susah. Jadi benda tu bila kita terpaksa jalankan secara langsung di PPR, di Dewan PPR, isu-isu tersebut kita akan nampak lebih kata banyak lah. Ada yang mengadu kenapa saya tak dapat, ada yang dia ni dapat, ada yang orang lain tak dapat. Jadi benda-benda tu kita nak atasi masalah tu, kita buat program. Kalau ikut sebelum pandemik memang kita buat di sekolah-sekolah. Dan tahun ni sebenarnya adalah tahun yang ke-6 yang kita dah jalankan, tahun ke-5 kita jalankan program Pure Heart ni, dan dah dilangsungkan di 5 buah sekolah. Dia ada 5 buah sekolah, 1 di Shah Alam, 3 di Puchong dan 1 di Damansara lah. Dan yang ke-6 ni, Pure Heart yang ke-6, kita terpaksa jalankan di Dewan berkaitan dengan PPR atas faktor pandemik ni. Di samping tu juga, bila berlaku pandemik COVID-19 ni, gerak kerja dari sudut MVM sebenarnya tidak terganggu, bahkan terdapat SOP yang diterapkan di dalam MVM ni yang seperti mana yang perlu dijalankan sewaktu berlaku pandemik adalah sama seperti yang kita jalankan sebelum waktu pandemik. Cuma ada sedikit sahaja perubahan yang perlu kita serasikan dengan SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Baik, terima kasih. Terima kasih Abang Fauzan. Tadi Abang Fauzan dikongsikan banyak pasal walaupun tengah pandemik, tapi usaha nak sampaikan bantuan bagi golongan B40 di kawasan PPR ni terus dijalankan, walaupun tak berlaku dekat tempat PPR, tetapi dibawa kepada tempat sekolah yang lebih luas dan lagi senang untuk kita patuh SOP. Pembetulan Syafiq. Sebelum ni kita buat di sekolah, tapi sebab sekolah kawasan sekolah ditutup sepanjang PKP, jadi kita buat di kawasan PPR. Di Dewan PPR lah. Dewan PPR. Kita buat dia di PPR. Ya tu sebelum sekolah ditutup Ya betul. Di PPR tu kita buat selepas sekolah ditutup. Sebab waktu PKP sekolah-sekolah kebanyakan tutup dan fasiliti tidak dibenarkan untuk digunakan. Jadi kita terpaksalah inisiatifkan program kita ni kita laksanakan di Dewan, dan bila melibatkan gerak kerja kita sepanjang berlaku pandemik ni, memang ada banyak kerja-kerja tambahan lah, seperti permohonan kelulusan daripada pihak kesihatan daerah, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, daripada polis dan sebagainya lah, sebelum kita boleh jalankan program di lapangan. Baik. Jadi selain bentuk bantuan yang disampaikan kepada golongan-golongan PPR ataupun ni, ada tak bentuk lain yang juga dijalankan, contoh dari segi pendidikan ke apa untuk golongan B40 ni, pendidikan dia sepanjang waktu PKP ni? Sepanjang waktu PKP pada di peringkat awal, kita terpaksa tangguhkan program-program pendidikan, sebab biasanya kita program pendidikan ni kita jalankan secara langsung sebelum penerima bantuan mengambil barang.
Tapi inisiatif kepada program pendidikan tersebut, kita providekan video pendidikan sebagai contoh berkaitan dengan pengurusan kewangan. So kita buat rakaman untuk video pengurusan kewangan ni bersama dengan agensi KPK. So rakaman tersebut kita akan letakkan di YouTube, dan link-link YouTube tu kita akan sharekan kepada penerima-penerima bantuan kita. Jadi mereka akan dapat pendidikan tu secara langsung di YouTube yang kita sediakan lah. Okey, baik, terima kasih kepada Abang Fauzan. Jadi itulah kita dah dengar bahawa Abang Fauzan maupun Abang Fahmi sendiri, itulah cabaran-cabaran yang mereka alami, dan tapi dengan orang kata melalui hati, dan bila dah melalui hati nak buat kerja-kerja macam ni pun tetap juga, walaupun apa pun berlaku, COVID nak bagi KP ke apa, kita jalan terus sebab kita nak sampaikan kita punya nak sampaikan apa matlamat kita nak buat lah sebagai sukarelawan ni. Baik, jadi saya rasa sudah habis untuk pusingan kedua ni. Kita dah masuk ke Q&A. Saya dapat juga beberapa soalan, dan bentar saya bacakan dahulu. Ada satu soalan ni saya nak tujukan kepada Abang Fauzan lah. Abang Fauzan, sejauh mana kekuatan kewangan diperlukan dalam menggerakkan projek sukarelawan? Adakah wang begitu penting untuk menggerakkan sukarelawan? Lazim berprogram ini perlukan kewangan. Bagaimana membuang stigma tanpa duit program boleh jalan? Ini daripada saudara Khairuddin. Okay, baik. Terima kasih kepada saudara Khairuddin atas pertanyaan. Okey, Sukarelawan ni, kalau ikut sukarelawan dari sudut termanya suka dan rela. Di peringkat kami di MVM, kita bahagikan sukarelawan kita ni pada dua jenis. Iaitu yang sukarelawan dari sudut yang menyumbang dari sudut kewangan, dan yang kedua sukarelawan yang menyumbang dari sudut tenaga dan masa. Jadi kedua-dua sukarelawan ni dia ada peranan dia yang berbeza lah. Walau bagaimanapun, kemungkinan juga ada sukarelawan yang sama juga. Maksudnya dia sambil dia sumbang, dia juga sumbang tenaga, dan dia juga sumbang kewangan. Sukarelawan kita ni, gerak kerja sukarelawan kita ni tak semesti kita perlukan dana yang besar sebenarnya. Dia bermula daripada persekitaran kita sendiri. Untuk nak didik diri kita ni, dia bermula daripada persekitaran kita sendiri. Sebagaimana contoh, macam Taufik duduk di rumah sewa. Kita nampak ada pinggan dalam sinki. So apa kita buat? Tak basuh pun pinggan. Basuh. Tapi betul ke kita basuh? Ni pinggan ni bukan aku yang makan. Saya basuh. Betul. Itu contoh Taufik. Jadi benda tu kita sukarela untuk bantu. Kita sukarela untuk sama-sama untuk mengemas. Daripada kawan-kawan kita, macam Abang Fahmi bagi tahu tadi, budaya sukarelawan ataupun kata environment untuk nak jadikan kehidupan masyarakat tu penuh dengan jiwa kebajikan, dengan sukarelawan ni, dia tak bergantung kepada seorang. Tak bergantung pada Abang Fahmi seorang, tak bergantung pada saya seorang, tak bergantung pada Taufik seorang, tapi benda tu berdasarkan daripada komuniti. Tapi nak daripada komuniti tu, mula dia tu ada yang pemula dia, akan ada yang akan follow dia. Saya contoh macam Taufik di rumah, Taufik di rumah sewa, Taufik kemas rumah, bantu kata lap cermin ke apa ke, sapu rumah. So benda tu akan jadi budaya. Kawan-kawan tu dia rasa serba salah. Kenapa aku tak tolong dia kemas? Kenapa aku tak bantu dia? Kenapa aku tak ni? Takkan aku nak tengok saja. So benda yang sama juga yang perlu sukarelawan kita. Bila mana kita nak lakukan program, kita jangan fikirkan apa dana yang kita perlu keluarkan, tapi kita fikir apa yang manfaat yang kita cuba nak bagi. Contoh, manfaat yang kita nak bagi adalah paling mudah lah, simple. Kita nak bagi apa kita nak bagi dia beras. Tapi kita tak ada duit, kita nak bagi beras. Macam mana kita nak cari beras tu? Kita tanya orang lain, kita mungkin ada sebab tu kita tak boleh buat seorang. Sebab tu kita akan perlu orang lain untuk bantu. So kita boleh buka sumbangan untuk orang lain, bagi beras, dan kita sampaikan kepada dia.
Kalau dan di peringkat MVM kita cuba optimumkan dana daripada orang awam ni supaya dapat disalurkan kepada golongan ataupun penerima bantuan yang tepat dengan impak yang berkesan tetapi kos yang rendah. Sebab kita bagi bantuan tu kita tak naklah macam sebagai contoh kita dapat harga setiap kali kita kadang-kadang saya akan review harga-harga daripada pembekal. Sebagai contoh beras, harga beras biasa 13.5, tiba-tiba dapat pembekalnya harga 15.5. So kita akan pilih yang minimum lah, tapi tengoklah keadaan kualiti juga. Jadi bila mana dalam organisasi yang lebih besar, benda-benda tu diambil kira lah untuk optimumkan bantuan. Tapi kalau kita yang kecil, sebab saya benda tu saya lalui. Sebab kita bermula ni di MVM ni pun kita bermula dengan duit poket kita sendiri, dana kita sendiri, usaha kita sendiri. Jadi benda tu tanpa perlukan dana, tanpa perlukan sumber kewangan dari kita boleh buka ruang tu pada orang lain untuk bantu walaupun kita tak ada. Dan tu juga peranan NGO-NGO yang ada sekarang, mungkin kita tak boleh nak buat, tapi kita attachkan bersama dengan NGO-NGO lain yang ada keperluan dana, ada keperluan logistik yang mencukupi untuk kita gerak kerja tu secara bersama. Baik, terima kasih Abang Fauzan. Saya harap soalan yang saudara Khairuddin, dia pepias. Apa dia ketua lah, Presiden pepias yang tanya. Mungkin hilangkan stigma ni kepada apa ni. Baik, harap dia menjawab sebabkan ini semua bermula daripada mindset dia, mindset. Betul. Nak tolong. Boleh katakan macam tu Baik, seterusnya kita ada banyak soalan tapi saya kena pilih ni. Boleh. Soalan ni tuju khas kepada Abang Fahmi pula nak tanya sebenarnya sambutan Hari Sukarelawan Sedunia ni, apa pengalaman dan ibrah berprogram sukarelawan ni yang paling terkesan dan best untuk Abang Fahmi? Dan saya nak tambah lagi boleh katakan hikmah atau ibrah. Kemudian waktu COVID ni lagi soalan kedua dia, waktu COVID pula macam mana? Ada tak ibrah lain, hikmah lain yang dapat Abang Fahmi dapat? Okey, saya rangkumkan macam ni sebab kalau nak tengok dari segi ibrah dan ialah kalau Datuk Siddiq Fadil ni sebut kalau jumpa dengan orang-orang muda ni jangan tanya dia apa pengalaman tanya cita-cita. Kalau soalan dia tanya pada orang yang senior tu, eloklah soalan dia tanya apa ibrah. Tapi dalam pengalaman tu sepanjang terlibat, tak lama lah, mungkin hampir beberapa belas tahun ni, maksudnya sejak daripada PKPM sampai sekarang, ada beberapa perkara lah. Pertamanya, dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID, bila sebut tentang COVID ni, saya cari satu buku, saya tengok promote buku, Bangan Pepias ni kena sebut buku. Dia ada lesson, 10 lesson for a post pandemic daripada Farid Zakaria. Menarik juga buku ni yang berceritakan tentang sesuatu yang kita mungkin tak pernah bayangkan. Tapi ada lesson learn daripada COVID ini yang sebut tentang new norm dan sebagainya. Tapi saya nak sebutkan bahawa dalam keadaan kita hari ni mungkin duk hafal. Saya memang tadi teringat. Saya tanya anak tadi apa maksud PKPB? Dia sebut kawalan pergerakan bersyarat. Apa maksud PKPP? Saya tanya pemulihan, disebut betul jawapan dia. Apa PKPD? Diperketatkan. Lepas tu saya tanya apa maksud PKPM? So dia macam kerik-kerik sikit, dia tak tahu. Tapi tak tahu dia punya ni lah. Tapi saya nak sebutkan bahawa dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi MCO, Movement Control Order ni, saya nak sebutkan itu adalah merupakan sangat-sangat kecil perbandingan jika kita buat perbandingan ini kepada apa yang dialami dan dihadapi oleh kawan-kawan kita yang ada di luar. Kawan-kawan kita yang berada dalam situasi mereka terkepung dan memang benar-benar terkepung. Minggu sudah, saya ingat kita terlibat dalam penganjuran program International Solidarity for the Palestinian. Sambutan setiap tahun juga yang dibuat sempena untuk kita kata bersama kita solidariti bersama Palestinian. Palestinian melalui MCO lebih daripada apa yang kita rasa. Kita ni at least bolehlah pergi mana, pergi sikit, pergi beli barang sebagainya. Orang-orang yang berada di Palestin sebagai contoh berhadapan dengan tembok besar,
appetite punya tembok ni yang terpaksa menghalang mereka daripada pergi berjumpa dengan keluarga dan sebagainya. Orang-orang Uyghur sebagai contoh yang sampai sekarang tak dapat berhubung, tak boleh berhubung langsung dengan keluarga mereka. Kita hari ni new norms, ada lagi gadget, ada Zoom, sebutlah StreamYard ke Google Live dan sebagainya, Facebook. Tapi mereka dinafikan langsung hak mereka untuk berhubung. Malah kalau nak berhubung, menggunakan kod-kod yang hanya difahami oleh mereka sendiri. Kita nak sebut lagi tentang Syria yang tadi saya ceritakan tentang apa yang berlaku. So kalau nak buat perbandingan dengan apa yang kita rasa sekarang, ini adalah merupakan satu sekelumit saja lesson learn yang kita boleh pelajari daripada peristiwa COVID ini. Dan peristiwa COVID ini juga mengajar kita tentang bagaimana kita perlu menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab tu saya akan kaitkan dengan peristiwa ini. Bila mana saya pergi dengan kawan-kawan ke tempat-tempat konflik peperangan ini, ada masa dan ketika saya berjumpa dan bertemu dengan kawan-kawan yang terpaksa dia terpaksa bertukar position mereka. Macam saya sekarang ni kerja macam ni. Kawan-kawan kita, keluarga kita yang kita kenal mungkin sekarang kerja plumber, kerja guru, kerja arkitek, kerja accountant dan sebagainya. Yang itu saya sebut bahawa mereka yang dulunya, saya ambil contoh peristiwa Syria sebab daripada kebangkitan revolusi daripada tahun 2011 atau 12 itu sekarang dah hampir nak masuk ke 10 tahun peristiwa tu. Saya nak sebutkan situasi mereka sama seperti mana kita. Ada kerjaya, ada keluarga dan ada rutin-rutin yang kita lakukan. Rutin-rutin ini yang mana hari ini mereka telah tidak ada lagi perkara yang dulu. Dulu mungkin berkejaya, sekarang mereka terpaksa memegang senjata. Dalam erti kata yang lain, mereka terpaksa mempertahankan negara mereka, wilayah mereka dan keluarga mereka. Yang berduit, yang kaya, barangkali boleh pergi ke third country. Itu pun dikategorikan sebagai pelarian. Sebab tu kalau saya tanya pada Taufik, apa maksud pelarian? Apa maksud pelarian, Taufik? Apa yang Taufik faham tentang pelarian? Saya faham separuhnya. Tak apa, kita bagi kurang lagi 5-10 lah. Maksud jawapan dalam erti kata itu kita boleh beri. Setiap orang kalau saya tanya semua akan bagi jawapan. Tapi bagi orang-orang yang macam ni, dia kata aku sekarang baru aku faham apanya maksud, apa yang aku faham dalam erti kata yang sekarang sebagai pelarian tu, bila mana aku sendiri yang menjadi pelarian. Maksudnya kalau saya sebut cerita tentang soal kemiskinan, cerita tentang kesusahan, cerita tentang penderitaan, tetapi saya sendiri tidak melalui peristiwa tu, definition yang maksud sebenar tu kita tak akan rasa. Sama juga kalau kita sebagai volunteer tak turun ke bawah, tak menyantuni kepada mustadafin, kelompok-kelompok yang kita santuni, kita tidak akan faham apa cerita mereka, apa situasi mereka, apa keadaan mereka, apa kekangan mereka, apa yang menyebabkan mereka berada dalam situasi itu. Orang yang kaya, dia tak boleh define apa maksud miskin. Sebab dia tak pernah merasai kemiskinan. Dia mungkin hanya boleh bagi jawapan yang berbentuk teori tadi. Maka 10/10. Betul. Tapi hakikat kefahaman, bila mana seseorang itu melalui fasa itu sendiri, baru mereka merasai apa yang dimaksudkan. Sebab tu tadi saya sebutkan peristiwa yang saya ingat, bila mana saya berjumpa dengan seorang ni, dah syahid dah pun, saya ingat bila jumpa dengan dia, pergi ke tempat dia, dia tengah menjaga, dia jadi macam tentera tau. Dia jadi tentera yang terpaksa menjaga kejiranan tu. So saya tanya dia, kerja apa sebelum ni? Dia kata dia kerja cikgu. So sekarang terpaksa pegang senjata. Dah kahwin belum? Dia kata dah kahwin. Anak dah ada. Anak lagi 2 bulan dia kata akan dapat anak pertama. Habis misi, minggu lepas tu, kami dapat gambar Abu Nasar ni, dia dah syahid. Gambar dia memang dah duduk terlentang, tempat yang kami pergi diserang. Dan waktu itu, saya teringat balik peristiwa perbualan kami waktu saya ziarah dengan kawan-kawan. Waktu tu pergi ke tempat dia, memang tengah perang. Memang masa tu memang kita masuk sampai ke dalam Aleppo City, Old Aleppo City. Memang peperangan, bunyi tembakan, roket tu memang ada waktu tu. So waktu tu, saya teringat peristiwa perbualan kita orang. Sebab bila kita balik, dapat gambar tempat kita pergi tu kena serang. So saya ingat balik
apa yang disebutkan pada saya, dia kata, Fahmi, dia kata ingat suatu hari nanti, dia kata negara kamu Malaysia akan jadi seperti mana negara kami di Syria. Oh, bayangkan kalau saya sebut tu pada kita, pada Taufik. Kita waktu dengar tu kita kata, takkanlah, kita kata, Malaysia alhamdulillah we are multiracial society. We are democratically elect our government. So kita boleh bagi jawapan-jawapan yang lunak lah untuk defend kita punya status quo tu. Dan disebut pada saya, dia kata aku pun dulu bila aku berada dalam situasi ni, bahawa aku ingat dulu aku tidak pernah terfikir aku akan berada dalam situasi seperti mana hari. Maksudnya mereka ni berada dalam situasi yang mana mereka tidak pernah terfikir. Saya kata ni, nikmat yang kita ada dulu sebelum COVID dengan ada sekarang, bila kita hilang nikmat untuk berjalan rentas negeri, barulah kita rasa hargai macam mana nak balik jumpa mak ayah kat kampung. Betul Fauzan, nak balik kampung balik kampung, tolong mak ayah tolong banjir sekali kat Terengganu tu. So maksudnya kita menghargai sesuatu yang kita hilang. Sama juga, dia kata aku dulu tidak pernah merasai bagaimana peritnya menjadi seorang pelarian, yang mana dulu aku melihat orang Palestin, aku lihat orang Iraq, orang melihat orang Afghanistan, mereka adalah pelarian. Sekarang bila aku sendiri yang jadi pelarian, baru aku rasa apa maksud sebenar sebagai seorang pelarian tu. Faham tak maksud kat sini? Kita akan merasai dan kita akan menghargai sesuatu bila mana kita hilang nikmat dan keadaan tu. So itulah ibrah yang saya rasa, yang saya ingat lah sampai bila-bila, yang saya akan ceritakan. Mungkin kita lihat, kita bantu orang sekarang, kita tolong negara lain, kita rasa macam okey lah, alhamdulillah kita duduk dengan. Tapi kita kena beringat juga, tak mustahil sesuatu yang kita anggap tidak akan berlaku kepada kita akan terjadi. Faktornya mungkin boleh berbeza. Orang yang dulu sekarang, kalau ambil konteks lokal sekarang, seseorang yang berada dalam situasi T20, M40, middle 40 tadi, kita sebut T20, M40 dengan below 40, B40 yang banyak kita bantu. Orang yang dulu statusnya sekarang adalah M40. Tapi sebab pandemik COVID-19, mereka walaupun pergi rumah mereka besar, kereta ada, tapi kenapa kita hantar bantuan? Sebab apa? Mereka dah berbulan Ada lagi isu di luar sana, siapa yang concern tentang apa isu luar sana, dia lagi nampak betapa bersyukurnya kita sebagai rakyat Malaysia ni, walaupun kita diuji COVID ni, sebenarnya kat luar lagi teruk kan. Itu ibrah yang jadi kekuatan, sepatutnya kita banyak bersyukur. Dan saya harap soalan ini dapat menjawab. Soalan ini sebenarnya diajukan oleh Muzaffar. Muzaffar. Okay, terima kasih Abang Fahmi. Dan satu soalan lagi. Muda ni dia perlukan satu aktiviti. Dia senang cerita, dia datang program tu sebenarnya dia datang untuk seronok-seronok. Jiwa muda dia tu untuk seronok. Dia bukan nak buat kerja sangat, tapi datang dia tu nak seronok. Dia kalau benda tu tak seronok, dia tak datang ataupun dia terpaksa datang. Jadi bila kita nak dekatkan sekolah-sekolah muda kita ni, kita attachkan mereka dengan program-program seperti kita pernah kita jalankan pada tahun lepas. Kita buat penanaman semula pokok di hutan di Pahang 2 kali.
turun bantu. Di samping dia dapat pengalaman ataupun dapat memberi manfaat pada bumi, pada tanah, di samping tu juga dia dapat rasa feeling seronokan dia tu dengan aktiviti-aktiviti yang kita buat. Di samping tu juga kita ada aktiviti yang bersih sungai, program bersih di macam tempat-tempat pusat perkelahan. So aktiviti kalau macam contoh di sungai, pusat perkelahan, tempat-tempat sport yang memang kadang anak-anak muda pergi untuk lepak, betul tak? Betul. Jadi tempat-tempat yang macam ni, bila mana kita selitkan dengan program pun simple je. Kita kulit sampah sama. Kita fikirkan cita-cita umat. Yeah, yang kedua, kita melihat juga kepada soal bagaimana terlibat dalam kerja-kerja ni. Dia ada masa dan ketika kita akan jumpa dengan orang-orang yang kat bawah tu. Semua keadaan kita jumpa. Jumpa orang asli kita pergi. Orang hutan pergi. Pergilah mana-mana tempat kita akan adalah tu ruang-ruang orang terlibat konflik. Tapi ada masa dan ketika kita akan ada ruang pergi kepada orang-orang yang terlibat dalam policy making ni. Orang atas jumpa dengan YB. YB ni bukan ada pengalaman turun bawah. Bila jumpa dengan YB takkan kita nak cerita tentang nak cerita pasal apa kan? Tak cerita pasal politik tak. Kita akan ceritalah apa yang orang bawah ni perlukan, kita sampaikan mesej tu. So kita jadi sebagai medium perantara kepada penyelesaian kepada masalah solusi. Ada masa ketika kita mengemukakan dasar. Saya ingat mungkin Pepias MVM ada dapat jemputan hari Isnin ni sebagai contoh. Tingkat Kajian Selangor ada buat satu round table discussion hari Isnin ni berkaitan dengan isu pelarian dan macam mana kerajaan negeri boleh bantu dari segi. So ada ruang dan ketika kita sebagai aktivis di bawah akan buat engagement dengan orang yang di atas untuk kita sampaikan apa suara di bawah. Tu yang kedua. Maksudnya ruang kita terlibat dengan, untuk engage dengan orang bawah dan orang ke atas. Ada masa yang ketiga ni, manfaat yang adik-adik akan dapat, kawan-kawan yang akan dapat. Kita mungkin hari ni di peringkat Pepias, lokal, negeri. InsyaAllah. Target 5 tahun ke depan, kita adalah aktivis global. Amin. Sekarang kita aktivis lokal. Tapi tak mustahil suatu hari nanti anda sebahagian daripada kami join MVM, join GPM sebagai aktivis. Kita berperanan pula mewakili negara, pergi menyantuni mereka-mereka yang ada di luar. So, kita jangan anggap bahawa pergi volunteerism, kita sebut volunteer tourism. So, kita dah keluar short pasport tu, kita anggap kita sebagai pemain global, aktivis global. Bukan lagi level Pepias. Bukan nak pergi Pepias tak lah. Maksudnya ada masa tu, Taufik, sekarang kita ada di bawah, ada masa ketika nanti insyaAllah kita akan ada di atas. So tu yang ketiga. So yang keempat kita sebut tentang bagaimana hari ni kita juga bila terlibat dalam kerja-kerja sukarelawan ni, ada banyak benda yang kita dapat, sesuatu yang di luar kelas kita, di luar kuliah kita. Tak ada dalam buku belakang, tak ada. Buku-buku saya tunjuk dia tak ada. Dia by default, by experience, by training. Sesuatu yang kita akan dapat, sesuatu berdasarkan pada interaksi kita dengan masyarakat, interaksi kita dengan stakeholder kita yang berkaitan. So dia ada nilai tambah kepada kita. Sekarang mungkin kita grad sebagai seorang graduan daripada jurusan sekian-sekian. Masuk dalam kerja sukarelawan ni, masuk dalam dunia aktivism ni, anda akan mendapat sesuatu yang tidak akan dapat dalam kuliah. Tak akan dapat daripada pensyarah. Tapi kita belajar daripada pengalaman. Sebab tu dalam budaya kita pun kita ada budaya 7. Apa yang pertama kita sebut tentang budaya ilmu. So kita akan ada nilai tambah. Kita ada juga tentang budaya sedia untuk belajar, sedia untuk mengajar dan sedia untuk diajar. Ada masa ketika kita belajar, ada masa yang ketika saya juga belajar daripada anda dan ada masa yang ketika kita perlu sampai kena belajar. MVM, GPM, kita orang pergi hantar kita punya staff pergi kelas. Kita ada training khas untuk human resource, finance, documentation. Kita ada training khusus untuk bersama-sama juga dengan murabbi. Kita ada murabbi kita. Masing-masing ada kita kata syuyukh. Kita sebut hikmatus syuyukh fi hamasati syabab. Kita ada syuyukh, orang-orang tua yang hikmah, ada pengalaman mengajar kita anak-anak muda yang semangat ni. So interaksi antara itu kita belajar daripada pengalaman mereka. Kita tidak akan melakukan kesalahan yang mungkin mereka pernah melalui. So kita dah jimat dah ruang kita melakukan kesalahan. Sebab apa? Sebab kita ada role model, kita ada kedua, kita ada rujukan.
dan kita sendiri sedia untuk improve diri kita dan kita bersedia untuk menerima kekurangan, dan kita juga bila adanya elemen engagement, kolaborasi. Saya ingat tim GPM, kita orang pergi ke MVM belajar macam mana style diorang improve dari segi marketing, social media. Ada juga TMVN datang kat kita orang belajar juga. So bagaimana budaya tu berlaku antara organisasi. So kita akan belajar the best practices yang ada dalam setiap organisasi. Tu yang keempat. Yang kelima, kita bukan lagi berada dalam situasi yang mana hari ini kita eksklusif. Terlibat dalam dunia aktivism, kita akan menjadi seorang yang bersifat inklusif. Global Peace Mission bermaksud rahmatun lil alamin. Rahmat ke seluruh alam. Global Peace Mission. Itu maksud sebenar sebalik perkataan Global Peace Mission. So interaksi kita bukan lagi dalam kalangan circle of concern, circle of influence, tapi interaksi kita dah beyond religion, beyond country, beyond races. Dan kita bukan lagi melihat seseorang yang mungkin bukan beragama Islam sebagai orang yang dimusuhi, tapi kita anggap mereka juga sebahagian daripada kita, saudara seinsan, yang kita sebut sebagai mereka juga adalah orang-orang yang perlu kita santuni dan kita bantu. Kalau derma darah, kita tengok darah jenis A, O, A, B, B. Darah yang kita derma, dia tak tengok kamu ni agama apa. Darah yang kita derma, dia tak tengok kamu ni daripada kaum apa. Darah tetap darah, tapi hanya kepada kategori darah yang itu saja. Tapi semua dalam kalangan kita boleh menerima darah daripada orang-orang mungkin yang bukan beragama Islam sekalipun. So, itulah analoginya. Baik, terima kasih Abang Fahmi dan Abang Fauzan. Saya simpulkan sikit daripada session Q&A ni. Yang last untuk soalan terakhir tadi mengenai macam mana nak cari minat sukarela. Sebelum saya hilang seketika tadi. Abang Fauzan tadi tentang cerita, boleh katakan kalau penganjur ni dia nak tarik minat ni, dia kena kreatif sikit lah untuk apa yang orang-orang minat dan kita nak bawa dia supaya dia bersama kita menjadi sukarelawan. Boleh erti kata dia tak minat pun boleh jadi, tapi sebabkan benda-benda lain yang bercampur diorang berminat, and then menyebabkan dia apa ni. Saya boleh simpulkan bahawa orang kata kalau buat first time buat baik ni confirm tak ikhlas. Tak adalah. Saya tu saya pernah kena ayat tu dekat ustaz saya. Okay, kemudian Abang Fahmi pun ada suarakan pendapat tentang 5 tadi. Yang pertama tadi pelbagaikan bentuk sukarelawan, maksudnya bidang apa sekalipun dia boleh masuk dalam, involve dalam sukarelawan. No compromise, no excuse. Maksudnya tak ada, dia kata tak, dia punya bidang tak ada kena dengan sukarelawan, tak. Itu tak. Sebenarnya dia boleh involve. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ni adalah medium perantara. Selalunya sukarelawan bantu golongan-golongan yang susah ataupun sebaliknya. Padahal kita pun berjumpa dengan pihak atasan semua untuk kita berunding. Itulah medium perantara yang kita dapat sebagai sukarelawan. Kemudian yang ketiga, mungkin skop pemikiran ataupun skop fokus kita sebagai sukarelawan bermulanya daripada peringkat bawah. Jika kita serius makin lama, kita boleh ke peringkat global seperti GPM dan juga MVM. Dan yang keempat, seterusnya nilai tambah yang takkan dapat dalam kuliah. Nilai tambah ataupun experience ni tak dapat dalam kuliah. Dan yang kelima, kita santuni semua orang sebab dalam sukarelawan ni sasaran kita ni bermacam-macam. Jadi lagi banyak kita jumpa orang, lagi banyak kita bantu walaupun tak fikir siapa latar belakang dia, kaum dia semua. Dan kita dapat nilai bahawa santuni semua orang lah yang saya cakap. Baik, itu 5 poin yang saya berjaya tulis, dan insya-Allah saya akan sampaikan kepada kawan-kawan saya yang tak sempat dengar ini. Boleh kita teruskan ke slot yang terakhir kita, iaitu kesimpulan. Kesimpulan ni saya anggap sebenarnya dah banyak dah panel-panel kita kupaskan ataupun kongsi, tapi sedikitlah yang menjadikan ayat last yang disampaikan, iaitu apa pesan ataupun
pesan kepada pendek-pendek kita ni kepada sukarelawan yang mula-mula nak aktif ni, lagi-lagi dekat Perpias ni, dia mula-mula nak aktif, and then nak bagi dia faham pesan kepada abang-abang ni. Silakan Abang Fahmi dahulu. Abang Fahmi buka mic. Pesan kepada relawan-relawan yang ada ni, saya ingat kita kena mula dari sekarang. Kita kata bila kan, jangan tanya siapa kita, jangan tanya bila, sekarang lah. Maksudnya dari segi itulah perkara-perkara kita dah buat. Bila dengar ni, paling tidak kita kena usahakan dulu, usahakan dalam ruang lingkup yang ada. Kadang-kadang nak pergi ke organisasi mungkin dia akan jadi banyak berlakon lah. Tapi kalau kita sendiri sebagai peribadi pun tak boleh start daripada awal, mungkin kita kena ubah dulu daripada kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum itu melainkan kita sendiri yang mengubah. So ubah itu adalah satu perkara yang kita kena buat sekarang. Yang kedua, kita kena tengok bahawa apa yang kita buat ni kita anggap juga sebagai satu lagi elemen yang kita nak bincangkan untuk fasa-fasa mendatang ni, adalah berkaitan dengan wakaf tenaga ataupun kita sebut volunteerism ni juga antara lain sebagai usaha kita terlibat dalam bentuk kita mewakafkan diri kita kepada Allah SWT. So apa yang kita buat tu adalah kerana Allah SWT. Sebab wakaf, dan ini Turki banyak disebut sebagai wakaf, orang mewakafkan diri. Kita mewakafkan, menginfak, bukan sekadar infak, mewakafkan diri kita, masa, tenaga, kepakaran kita kepada kerja-kerja untuk kemaslahatan umat. Itu satu lagi pendekatan perspektif yang saya rasa kita perlu perbanyakkan, dan kita kena lihat naratif itu dalam arti kata bahawa apa yang kita buat itu adalah sesuatu yang insya-Allah Allah akan redai, dan kita doakan bahawa pengakhiran kita dalam dunia ni adalah pengakhiran dalam keadaan kita melakukan kebaikan. Dan sebelum itu saya juga suka untuk berkongsi tentang buku yang terakhir ni, buku Saudara Julfitri Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia. Buku ni secara tak langsung akan memberikan kepada anda satu incubator yang telah terbukti yang ada sekarang. Buku ni ditulis oleh beliau sendiri, dan buku ni kalau kita baca, anda akan dapat pada apa yang kami bincangkan, apa yang topik kita bincangkan pada malam ni, ada dalam buku ni. So saya tak boleh nak cakap banyak, maksudnya buku ni ada dalam tu. So kalau wajibkan pada ahli Perpias ada buku ni, silalah beli buku ni. Boleh Taufik? Boleh. Dan yang terakhir, Hamka ada sebut bahawa saat kita lahir sebagai bayi dan kita menangis. Betul? Ke Taufik tak nangis? Tapi orang lain gembira. Gembira gelak. Orang lain meraihkan kedatangan kita. Kita baby nangis biasalah masa lahir kan. Kalau yang tak tu dia jadi macam all is well pula kan. Tapi maksudnya bila kita nangis waktu lahir, orang lain gembira. Tapi dalam keadaan tu, sewaktu lepas kita lahir sampailah kita besar, maka kata kita kena berjuang sampai kepada saat kita mati. Sewaktu kita mati tu, orang menangisi pemergian kita dalam keadaan kita tertawa senyum, sebab pengakhiran kita dalam husnul khatimah. Terima kasih. Terima kasih Abang Fahmi. Cukup mendalam, memang terkesan kat saya. Dan seterusnya saya teruskan kepada Fauzan untuk pesan. Okey, kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini untuk adik-adik Perpias utamanya, kerja-kerja sukarelawan ni dia tidak tertakluk kepada tenaga semata-mata. Kita kena perlu gerak kerja tu dengan menggunakan fizikal semata-mata. Bahkan kita boleh gunakan dari sudut kepakaran. Macam Abang Fahmi maklum tadi, kita boleh sumbangkan dari sudut kepakaran, kita boleh sumbangkan dari sudut kewangan, dan sebaiknya kalau kita dapat sumbang dari sudut tenaga, kita sumbang dari sudut tenaga. Dan kerja-kerja sukarelawan ni pun bermula daripada persekitaran kita. Tak perlu kita nak kumpul, kata nak buat satu program yang besar yang perlu kata grand program yang gah lah kata. Tapi program kata projek ataupun kerja-kerja sukarelawan ni kita boleh bermula daripada kelompok-kelompok yang ada, sebagai contoh di kalangan sahabat-sahabat adik-adik Perpias ni sendiri, untuk buat satu program yang
kecil-kecilan dengan dana yang ada, ataupun kalau tak ada dana pun kita boleh dapatkan sumbangan daripada pihak orang lain. Dan ataupun kerja-kerja kita, contoh sukarelawan macam kutip sampah, tak perlukan dana pun. Bagi contoh, kita kutip program di kutip sampah di pantai, tak perlukan keluarkan dana. Kita boleh cari plastik sampah, kita kumpulkan kat tempat plastik sampah. Dan benda tu juga, benda tu orang kata dapat pupuk diri kita, dapat orang kata lebih menjiwai, setiap orang tu akan lebih menjiwai sukarelawan tu dan bagaimana kerja-kerja sukarelawan tu dijalankan. Dan bila mana sampai satu masa nanti kalian juga akan jadi pelapis-pelapis memfahami saya sendiri yang mana akan memimpin organisasi yang lebih besar dan dari peringkat di Malaysia maupun global. Suka saya pesanan terakhir lah daripada saya, suka ingatkan lah sebagaimana Abang Fahmi ingatkan tadi, kita bila laksanakan gerak kerja, kita jangan buat kerana manusia. Bila kita buat kerana manusia, bila manusia kecewakan kita, kita akan berhenti buat sebab manusia dah kecewakan kita. Tapi bila mana kita buat kerja tu, kita hendak keredaan dan rahmat daripada Allah, insya-Allah Allah tak pernah kecewakan kita. Walaupun ujian tu datang bertubi-tubi macam mana pun, Allah tak akan bagi ujian tu melainkan hamba tu mampu untuk tanggung ujian tu. Itu sekadar pesanan akhir daripada saya. Terima kasih sekali lagi buat Taufik dan Jawatan Kuasa PPS atas menjalankan, kita membuat program webinar ni. Terima kasih untuk semua, agar dapat sikit sebanyak manfaat lah pada kalian. Tambahan sikit Taufik. Boleh. Iklan. Saya rasa ni sama juga untuk MVM. Kita di GPM juga sebenarnya ni, kalau ada baiknya kalau ada adik yang ingin melakukan intern ataupun latihan industri berdasarkan kepada kepakaran masing-masing, bukan sebab kita masuk fakulti sains sosial ke fakulti yang buat kesukarelawanan, tak ada. Kalau anda dalam bidang accountancy ke, kita perlukan. Media kreatif ke, lagi baik. Maksudnya kita walaupun pertubuhan NGO, tapi pertubuhan NGO yang sistematik. Dia bukan semua buat kerja, tak. Ada jaga finance, ada yang jaga bahagian HR, ada yang jaga bahagian projek dan sebagainya. So kita bagi ruang kepada adik-adik, sekiranya ada yang berminat untuk terlibat dalam latihan industri. Kalaupun tidak dalam latihan industri, itu formal lah sebut tadi. Sukarela datanglah ke pejabat kami di Wangsa Maju, ada sekolah di Zoo Negara sekarang yang terbaru untuk sekolah Syria, MVM di Puchong. So ada masa dan ketika, silalah datang dan kita buka kepada kedatangan anda. Sekiranya PPS ingin buat program aktiviti bersama pun, insyaAllah kita willing untuk terima dan bincang apa projek-projek yang sesuai untuk kita buat, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Terima kasih. Abang Fauzan, ada apa-apa nak dikongsi untuk dah habis kongsi dah tu. Tadi. Okay. Dan jangan lupa like boleh sambung lagi. Sosial media kita lah, sosial media MVM dan Global Peace GPM. Yeah. So platform Instagram, di Facebook, share, like dan juga share lah info-info yang kita buat kerja-kerja kemanusiaan ni. Boleh saya mencelah sikit lagi sebab saya dah nampak ada soalan tadi daripada pendengar tu yang berkaitan dengan Allahumma berkaitan dengan pekerja sosial, dikatakan opportunis. Kita cuba jelaskanlah kat sini. Setiap orang ada bidang kepakaran di masing-masing, dan di peringkat NGO ada tak nafi, memang ada yang golongan opportunis. Tapi mana-mana yang berdaftar, mana-mana yang menjalankan gerak kerja dengan cara yang betul, NGO ni sebenarnya setiap tahun dia ada audit. Dia ada audit keuangan dia. Jadi dan bila mana NGO ni berjalan, kita akan jalankan bantuan tu kepada penerima bantuan yang betul-betul dan selayaknya. Jadi sebab kadang kalau kita orang awam, kita tak tahu pun kita bagi bantuan, nampak orang ni susah, tapi kita tahu orang tu kadang-kadang dia ambil kesempatan dalam kesempitan. Ada yang ramai jenis macam tu juga. Jadi NGO ni dah tapis, dah clear dah bab-bab benda tu, kita dah buat saringan dan kita dah pastikan penerima bantuan tu betul-betul layak. Jadi itu nak membetulkanlah stigma masyarakat berkaitan dengan pekerja sosial ni opportunis atau dalam mengambil keuntungan daripada dana dan sebagainya.
Itu saja ringkasan lah daripada persoalan yang ditimbulkan daripada Cik Hajar ni. Okey. Ya, ya. Wallahu alam. Terima kasih Abang Fauzan, terima kasih juga Abang Fahmi. Okey, baik. Atas pesanan-pesanan ni saya sangat hargai semua pesan-pesan tu, dan insya-Allah kami akan berpesan-pesan lah kepada kawan-kawan. Baik. Sekarang kita dah di hujung forum. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Tapi sambil tu saya nak terima kasih kepada abang panel kerana bagi kongsikan, dan saya nampak sedikit idea, banyak juga idea yang mungkin boleh kami apply dalam di peringkat PEPIAS. Kemudian memandangkan hari ni hari sukarelawan sedunia, jadi bukan hari ini saja yang kita kena hargai para sukarelawan yang telah berkorbankan diri dia untuk masyarakat. Malah hari-hari lain pun, tapi kita hari sukarelawan pun ada hari khas dia sendiri. Maknanya sukarelawan ni tak boleh diabaikan, sebab kalau tak ada sukarelawan, siapa nak jalankan kan? Siapa nak jalankan kerja macam ni? InsyaAllah itu saja yang saja untuk forum kali ini. Jadi sebelum kita bersurai, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih kepada semua pendengar di FB maupun di YouTube live, dan terima kasih juga kepada panel-panel kerana sudi meluangkan masa bersama dengan PEPIAS yang ingin mendengar experience daripada babang semua. Baik, insya-Allah kalau ada masa kita berjumpa secara fizikal lah, tak best online kan. Boleh insya-Allah. Kita ambil gambar sikit dekat boleh. Ambil gambar. Dah ramai ambil gambar. Saya pun dah ambil gambar dah curi ambil gambar. Sekarang saya okey, baik. Okay, ini dengan formal sikit Okay. InsyaAllah. 1, 2, 3. Kejap 1, 2, 3. Okey, itu saja insya-Allah. Jumpa selepas ni. Baik. Terima kasih Taufik. Okey. Baik. Assalamualaikum. Bye. Salam. Jangan live dulu.